Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Hari ini kami akan membentangkan tugasan tutorial kami yang bertajuk pemecatan tidak adil. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Siti Harisa binti Abdul Rahman, Siti Zulaika binti John, Asrina binti Saleh dan juga Nazlina binti Muhammad Cid. Dalam Undang-Undang Buruh, pemecatan yang tidak adil adalah tindakan penamatan pekerjaan yang dibuat tanpa alasan yang baik atau bertentangan dengan undang-undang khusus sesebuah negara. Biasanya, pemecatan berlaku apabila majikan menamatkan kontrak pekerjaan pekerjanya. Pemecatan biasanya dianggap adil sekiranya majikan dapat menunjukkan bahawa ia berkaitan dengan salah laku pekerja, contohnya terlibat dalam kecurian, tidak hadir bekerja ataupun melakukan kekerasan yang menyalahi undang-undang. Walau bagaimanapun, sekiranya alasan pemecatan tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas, pemecatan tersebut berpotensi dianggap tidak adil. Seorang pemandu e-hailing yang merupakan ibu tunggal yang mahu dinamakan sebagai Loh telah memfailkan aduan terhadap syarikat perkhidmatan pengangkutan Grab yang didakwa menamatkan perkhidmatannya secara tidak adil. Loh berkata alasan dia dipecat adalah kerana perselisihan paham antaranya dengan seorang pelanggan di lapangan terbang Senayan Johor Bahru. Sebab pemecatan adalah kerana perselisihan paham dengan seorang pelanggan yang ketika itu bersama dengan 6 orang lagi keluarganya yang membawa begitu banyak bagasi. Disebabkan faktor tidak muat, Loh hanya dapat membawa 3 orang daripada ke-6 mereka bersama semua barangan mereka. Pelanggan tersebut telah memarahi Loh dan membuat aduan terhadap Loh di Grab. Loh dipecat tanpa diberi sebab atau alasan yang munasabah, malah tidak diberi peluang untuk membela diri. Peguam kepada Loh berkata lagi, kes itu difailkan menurut Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967, Akta 177 dan Jabatan Perhubungan Perusahaan akan memberi maklum balas dalam masa 5 hari untuk rundingan antara Loh dan Grab. Akta berkenaan memperuntukkan tempoh masa 60 hari untuk membuat representasi pembuangan kerja di IRD ataupun Jabatan Perhubungan Perusahaan bagi tujuan rundingan damai antara pekerja dan majikan. Jika tiada sebarang penyelesaian dapat dicapai, representasi tersebut akan dihantar kepada pihak menteri untuk menggunakan juri bicaranya bagi merujuk ke mahkamah perusahaan. Kes ini berkaitan dengan pembuangan kerja Encik Azhar bin M. Ali sebagai pihak menuntut oleh Mazlia Enterprise, iaitu pihak syarikat. Pihak syarikat telah mengeluarkan surat tunjuk sebab kepada pihak menuntut yang mendakwa pihak menuntut telah melakukan kesalahan, iaitu yang pertama, gagal menghadiri tugasan yang diberikan kepadanya pada 13 hari bulan 1 2012 jam 8.30 pagi. Kesalahan yang kedua, gagal memenuhi tugasan pada 13 hari bulan 1 2012 jam 4.30 petang. Kesalahan yang ketiga, gagal memohon cuti mengikut peraturan syarikat. Seterusnya, melalui notis penamatan kerja tanpa tarikh, pihak menuntut dimaklumkan bahawa perkhidmatan beliau sebagai juru gambar dengan pihak syarikat telah ditamatkan pada 20 bulan 3 2012 atas alasan yang pertama, prestasi kerja tidak memuaskan, kedua, datang lambat ke pejabat, yang ketiga, gagal hadir ke tugasan yang diarahkan, dan keempat, disiplin kerja yang rendah. Pihak menuntut telah menegaskan pembuangan kerja beliau oleh pihak syarikat telah dibuat tanpa alasan atau sebab yang adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan asasi. Remedi bagi kes ini ialah pihak syarikat telah didapati membuang kerja pihak menuntut tanpa sebab yang adil. Perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah dalam kes ini ialah mahkamah memerintahkan pihak syarikat untuk membayar kepada pihak menuntut sebanyak RM45,072 melalui peguam cara pihak menuntut, iaitu Messrs. K. B. Tan, Kumar dan Partners dalam tempoh 30 hari dari tarikh award ini diturunkan. Baiklah, kita telah sampai kepada penghujung iaitu kesimpulan. Secara rumusannya, pekerja yang telah ditamatkan pekerjaannya secara tidak adil oleh pihak majikan boleh melaporkan hal tersebut
dengan membuat representasi bertulis kepada Ketua Pengarah dalam masa 60 hari dari tarikh pemecatan beliau agar mereka ini dapat diambil bekerja semula dalam pekerjaan mereka dalam Seksyen 20-1 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Mahkamah mempunyai hak untuk memutuskan remedi yang bersesuaian terhadap kes yang telah dirujuk. Bukan itu sahaja, Seksyen 20 ini membenarkan dan membolehkan mahkamah untuk mendengar kes yang telah dirujuk ataupun sedang dirujuk untuk membuat edukasi. Edukasi ini merupakan satu tindakan yang dikendalikan oleh mahkamah untuk sesi pembicaraan dan membuat keputusan di dalam award yang akan diturunkan. Oleh itu, berdasarkan daripada kes semasa yang telah diberikan dan contoh award yang dijelaskan sebentar tadi, ini menunjukkan bahawa pemecatan secara tidak adil masih giat berlaku dalam kalangan pekerja yang telah dilakukan secara umumnya oleh majikan itu sendiri. Dengan itu, pekerja haruslah bijak dengan mengambil tahu hak-hak mereka agar mereka ini tidak selalu ditindas oleh pihak majikan walaupun sudah ditamatkan kerja, kerana Seksyen 20 dalam Akta Perhubungan Perusahaan 1967 ini membolehkan mereka untuk merujuk kes mereka kepada Mahkamah Perusahaan untuk tujuan pembelaan. Sekian itu sahaja dari kami berkenaan pemecatan tidak adil. Terima kasih.